Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhannya itu apabila ada ia perempuan duduk di dalam rumahnya, dan bahawa sungguhnya sembahyang dalam serambi rumahnya terlebih afdal ia daripada sembahyang di dalam masjid, dan sembahyangnya perempuan di tengah rumah itu terlebih afdal ia daripada sembahyangnya di dalam serambi rumahnya, dan sembahyang di dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud yang afdal bagi kaum wanita itu ialah tinggal di rumah. Juga membawa maksud kerja yang paling afdal ataupun yang paling baik untuk seorang perempuan ialah suri rumah. Kita anggap kalau suri rumah bukan kerjaya. Dia kerja tak kerja, duduk di rumah je. Padahal kerja yang paling afdal perempuan suri rumah. Jaga rumah, jaga suami, jaga anak, juga sebagai satu kerja. Itulah yang paling afdal. Jadi itulah kerja kebanyakan isteri-isteri para rasul dan para nabi. Nampak? Jangan kita anggap kerja khani ya kerja. Kerja makan gaji baru panggil kerja. Padahal kerja dalam rumah sebagai suri rumah juga adalah satu kerja. Ada orang dia anggap maknanya kuno kalau duduk rumah ni. Tak kerja apa, duduk rumah pesen lama. Nak pesen baru. Pesen lama molek. Kalau kita dah ikut pesen lama, masuk neraka. Dia pesen lama ni Quran hadis, barang lama. Quran 1400 tahun, barang lama. Barang baru lain. Buku ciptaan manusia. Nampak? Akidah baru tu barang baru. Maknanya Islam tidak melarang orang perempuan keluar daripada rumah. Orang laki-laki dia tak ada larangan keluar rumah. Tak ada larangan. Yang dilarangan perempuan. Cuma maknanya kalau duduk di rumah lebih baik. Dan kalau keluar boleh keluar, tak ada masalah. Dan yang mana lebih baik? Duduk di rumah. Melainkan dia keluar itu membawa derhaka kepada Allah, maka keluarnya itu adalah haram. Yang Islam membenarkan orang perempuan keluar daripada rumah iaitu mengikut hukum syarak. Yang paling mudah tutup aurat, senang nampak. Kalau keluar tak tutup kepala, haram keluar. Pergi makan pulut, haram. Pergi kelah tepi patah, haram. Pergi tengok kuda, haram. Pasal apa? Tak akan tudung. Duduk di rumah tak apa, tak akan tudung. Kalau pakai seluar ketat, keluar haram. Gi bandar haram, gi Maiding haram, gi Kedah Gasi Jayeng haram. Apa haram kan boleh kan? Islam tak larang jual beli. Bukan jual beli haram, pakai seluar ketat. Nampak pusat, nampak punggung puing, pakai baju panah, kok lengan sakut saja. Ambil barang lihat tekak atas, nampak tiup. Tu haram. Jadi keluar di mana-mana haram. Pergi klinik haram apa? Tak akan tutup. Suami jatuh yang klinik nak periksa kesihatan. Bagus jatuh bini. Jangan bini pergi sendiri. Bagus. Tapi bini turun pergi klinik tak akan tutup. Bodoh menyentuh lelaki. Faham? Mu jadi fasik. Mu kaya ke mu miskin, tak boleh bini mu buka aurat di khalayak ramai.
Dah kata klinik, kata hospital, pergi cek gigi, pergi cek bersalin, cek beranak, cek mengandung, tak akan duduk. Boleh tu lelaki kata. Ada pula kata ke doktor atau ke klinik, bini tak akan duduk. Kalau bini tak akan duduk, sumbak dalam gerobak boleh tahan kira. Mudah akan duduk, dah lagi klinik, bola payang. Jangan uya kau tengok. Baru tu, ni kata orang lihat ada, nanggak tu lelaki tunggu dalam kereta ni. Bodoh. Tak? Orang kata tu orang mana bodoh orang ni. Bini siapa tak pergi pakai tudung lah. Saja boleh bodoh. Keluar tak salah. Yang salah cara keluar tu. Lepas tu Nabi kata semayang di serambi beranda lebih baik pada semayang masjid. Semayang di tengah rumah ruang tamu lebih baik daripada beranda. Semayang dalam bilik lebih baik daripada semayang di luar. Kerana sifat asal perempuan ini al-mar'atu auratun fahbisuha fi buyutiha au kama qala. Nabi kata orang perempuan itu sebenarnya aurat. Setengah ulama mentafsirkan makna orang perempuan itu kebanyakan tubuh badannya adalah aurat. Fahbisuha fi buyutiha, maka kalau tidak ada hajat sangat, hendaklah duduk di dalam rumah. Dia gitu. Lah ni kata orang puan. Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suami, maka saugia di sini tak dapat tidak, makna mesti dengan pakaian yang buruk-buruk. Ayah nak ikut. Perempuan nak keluar pakai baju buruk, bukan baju buruk kain buruk. Maknanya lawan ni baju baru hok lawa-lawa. Dia keluar baju biasa dah. Maksudnya bukan baju buruk. Jangan kata baju buruk, hok cari terobeng. Bukan, maknanya pakai baju biasa. Nak cari duan. Ni perempuan solehah. Tak jumpa dah lah. Tengok gijabat tau. Duduk di rumah lebih kurang dia pakai depan tu lelaki. Berak nak pergi jabat. Baju kurung baru, lengang sulang, kasut tumit tinggi, tudung sulang, baju dengan minyak wangi, minyak atar, spray situ, sembuh sini, lama kecu, muka tang andeku. Dah nak jumpa dua ni. Lepas tu masuk neraka. Nabi tengok dah kan malam Isra' Mi'raj. Nampak? Ittala'tu lailata usriya bi finnari fa iza aksaru ahliha an-nisa. Qultu li Jibril, ya Jibril, kaifa zalik? Wa qala Jibril, zalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi wa qillati ta'atihinna li azwajihinna wa likasrati tabarrujihinna au kama qala. Aku lihat pada malam aku Isra' Mi'raj ke langit, Allah pertontonkan kepada aku neraka. Tuhan tunjuk ke Nabi neraka ni lah neraka. Nabi jengok tengok. Macam raja-raja dunia lah melawat penjara. Nabi melawat neraka. Maka tiba-tiba aku nampak yang ramainya penghuni neraka umat aku orang puan. Maka aku tanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa terjadi seperti ini? Berapa ramai umat aku orang puan masuk neraka ni? Maka kata Jibril, kerana tak ramai yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tak ramai. Itu sungguh. Suruh pakai tudung, kepala saja daga. Ayah pakai serban. Tak ada ayah naik Mekah pula. Kali ke-16. Anak 3 ekor tak pakai tudung belaka. Kolih 2 ekor, tak kata 5 ekor. Ayah kali ke-18 buat haji. Kutip batu lagi di Muzdalifah.
metong setan dalam jamrah. Dak ayah metong ayah duduk dalam jamrah orang pakat metong ayah. Sebab apa? Mu bapak setan ah. Sebab apa? Dah anak mu dak akan tudung. Faham? Ingat kita sebagai ayah, kalau kita biarkan anak perempuan kita, kalau dia tipu kita lain. Depan kita dia pakai tudung, belakang dak. Tu lain. Kita suruh dah pakai tudung, dia lolok pakai, tu lain. Ni dah. Tak pakai tudung, tak kata apa, tak suruh pula pakai tudung, tak suruh tutup aurat. Kalau kita ayah, kita bapak setan. Faham? Tak ayah melotong jamrah, pakat duduklah ramai-ramai dalam telaga jamrah. Biar orang lain tong kita. Faham? Pasal kita bapak setan lah. Oh, sibuk nak pergi ke Mekah. Lagi balik khema lagi. Balik khema 2 kali. Siap dengan air zam-zam ni, gelas cek. Beli air gas buat tapala. Orang boleh ikat di kaki utara nak belah utara. Balik. Orang ni mari tium, orang ni mari tium, orang ni mari tium. Dah ambil berkat. Berkat kepala otak apa? Anak mu dah akan tudung. Anak mu pakai luar jin. Orang ni mari ambil, orang ni mari gendong. Motosikal mari ambil, kereta gili mari atok. Larisnya anak mu. Haji apa? Haji mabrur. Bukan haji mabrur. Tak? Ni begitu. Lengoh orang ni. Dia bahkan kan. Minggu 2 ni nak main kuda kan. Nah. Haji mabrur ni maknanya haji yang diterima oleh Allah Taala. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita dan jaga anak isteri kita. Anak orang lain pakai luar tak, kita tak tanggung dosa. Anak kita tanggung. Faham? Jadi pakai yang biasa. Kemudian akhir sekali kata Jibril, walikasrati tabarrujihinna, kerana perempuan-perempuan ahli neraka ni zaman hidup dalam dunia itu berdoa lalu sangat, bermekap-mekap, berhias-hias. Suka sangat bercomel-comel, bersegok-segok diri. Tu kan. Jadi di kabar sini kita perempuan solehah, isteri kita janganlah pakai doa-doa lalu sangat. Boleh nak pakai lawa, jangan hok nebeng sangat. Faham? Menebeng sangat tadi tak kena pada syarak. Dan jangan berhias dengan memakai pakaian yang baik. Dan jangan memakai yang elok-elok. Dan sekiranya berjalan ia pada tempat yang sunyi, jangan ia berjalan pada tengah pekan dan pada hadapan orang yang banyak. Tengok. Waktu berat kan kitab Muhimmah. Muhimmah tu maknanya benda yang penting. Muhimmatun, suatu yang mustahak, suatu yang penting. Dia ambil kira, ambil cakna. Dia balik apa? Sepatutnya di rumah lah. Nak pakai segok-segok, nak pakai lawa-lawa. Keluar rumah pakai biasa. Bukan suruh pakai buruk, pakai biasa. Baju biasa lah. Ni siapa bergelik-gelik. Kelopak mata sama kilat ngeri dengan rezek. Ada. Baru ni kita pergi di Jayeng. Nak beli barang, nak beli apa nak beli nak beli barang bawah tu, lepas tu habis prepaid. Atas tu ada jual prepaid, naik atas. Naik atas. Turun tu kan, dia turun tangga sekarang tu kan. Dia turun tu ada budak puan dalam kedai. Dia nak ambil barang, dia pakai luar nelek. Dah molek. Bukan kata sikit habis nampak pak berok nampak habis. Berat dah. Nyanyi sungguh. Dia diri tu neles separuh dah. Dah tungging dia ambil barang balik awal tu. Kuliah tukar dengan kulhu. Dah benda nak jadi. Cina apek dak akan luar gitu lah. Orang lelaki seronok tengok. Haji suka tengok. Haji kalau tengok gitu suka. Jawablah. Suka tak tengok?
Tahu dah, tak salah kata muda tak tua. Nah, atas jalan umum suka tak tengok? Orang beri hak peri. Kata dah. Dan benda tu juga dia pakai luar, nak suruh orang tengok. Nah, perempuan-perempuan yang membuka pakaiannya, iaitu mendedahkan auratnya di luar rumah, maka zulmah, kegelapan pada hari kiamat, dia akan tak dapat cahaya berjalan di padang mahsyar lagi. Nah, dah kalau Nabi kata tak percaya, nak percaya siapa lagi? Nabi dah khabar. Nah, jangan beriah dengan memakai pakaian yang baik, pakaian biasa dah lah, bukan suruh pakai baju buruk, tak baju lawa tak apa, jangan hot nebeng. Nebeng ni jadilah pakaian perempuan-perempuan kafir. Perempuan kafir ni nebeng kan? Nah, perempuan kafir lah, orang barat, perempuan-perempuan di barat. Nah, dia nebeng. Makeup nebeng, perhiasan nebeng. Itulah makna perempuan-perempuan jahiliah. Sebab tu Allah kata waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sebaik-baik perempuan itu lebih banyak duduk di rumah. Keluar sekejap-sekejap, keluar sejam duduk di rumah 10 jam. Apa itu? Nah, ni keluar 8 jam duduk di rumah 2 jam. Lebih banyak duduk di rumah, ataupun dengan membawa maksud hendaklah perempuan-perempuan beriman itu mendapat kemuliaan dengan tinggal di dalam rumah. Dan kalau keluar wala tabarrajna, janganlah memakai makeup, jangan pakai alat solat, jangan berhias diri, jangan buat gaya tabarrujal jahiliyatil ula, seperti mana berhiasnya perempuan-perempuan yang kafir di zaman sebelum datangnya Islam. Leni kita balik semula jadi macam sebelum Islam. Sebelum Islam, perempuan-perempuan Mekah mendedahkan aurat. Hak nampak punggung, hak nampak peha, hak nampak tiak, nampak kepala bau, nampak tekak, nampak perut, nampak petih, nampak peha, nampak habis. Bila datangnya Islam, Nabi SAW dengan tarbiyah yang begitu sempurna, jadilah sahabat-sahabat lelaki dan perempuan khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di kalangan ramai ini. Hak puang dengan tutup aurat belaka, hak lelaki tutup aurat belaka dengan datangnya Islam. 1400 tahun berlalu, kita balik menjadi macam perempuan-perempuan kafir sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke kota Mekah. Tu sungguh ni. Ni nak tengok kat mana? Boleh tengoklah ke tiak. Nak tengok tekak, habisnya tunjuklah ke. Nah, Tausa kata gitu kita hias muka dah, pakai baju kurung, pakai kain sarung, tutup aurat, pakai tudung, tapi mulut merah nyala, atas kelopak mata kelabu tai anjing, bawah kelopak mata kuning telur ketang. Nah, atas hidung hijau politik, mulut merah macam war jambu air. Hukumnya haram dah. Baru baju kurung, kain sarung, pakai tudung. Sebab apa? Berdoa lalu. Sebab memberi fitnah. Dia gitu. Dan tinggal paling toko, pusat jelek. Berat. Mak ayah tu kita harap dia tu tak tahu kahala lah. Awet tu memang bodoh dah, tak tahu benda. Lawa. Tapi orang tak kenal ke perang orang tak pergi tengok. Bukan kata tak lawa haji. Rupa dia make up tebal-tebal, comel-comel, pakai baju ketat. Lawa muka dia tetap lawa, tapi keadaan lagu tu dibenci oleh Islam. Maka kita sebagai orang yang beriman kena benci. Dan kalau tak benci, tak ada iman. Hati kata lawa, tapi wajib benci. Dalil man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa zalika ad'aful iman aw kama qala. Barang siapa tengok satu benda mungkar di depan mata ni, orang perempuan mendedahkan aurat,
dalam keadaan macam zaman sekarang ini sebenarnya satu kemungkaran, maka kena ubah dengan tangan. Kalau kita ayah, kita kena hentikan perbuatan anak kita. Kita ada kuasa. Fal yughayyir bi yadi, ayah boleh guna kuasa. Yadi itu makna tangan. Arti tangan membawa makna kuasa. Faham? Tak boleh nasihat saja. Kena guna kuasa, kena marah, kena pukul pasal anak. Nah, tak kita ni bukan anak kita, masyarakat. Masyarakat kita tengok buat lagu tu, tegur dengan mulut. Fabilisa ni. Nak tegur pun tak reti, tak pandai nak cakap. Fabi qalbi. Maknanya engkarkan dengan hati. Kata ulama-ulama, benci kemungkaran tersebut di dalam hati. Dalam hati adhaful iman, iman yang paling lemah. Nah, comel pakai luar ketat, mulut bicu, pakai baju nipis. Nampak siapa nampak baju dalam sepek, memang comel. Siapa tak kata comel? Tapi kemungkaran. Mungkar tetap mungkar. Comel bab lain. Memberi fitnah. Puan jangan main. Bayang dia orang tengok syok dah. Tak usah dia. Bayang dia. Faham? Dia nak nampak bayang. Tak nampak lagi dia. Nak lain macam. Tidak macam orang lelaki. Tu tak ji? Tu tak? Tu tak apa? Mu kata tak betul jaga. Orang main kau puan. Orang lelaki ni kalau tengok, tak usah cakap kalau ada kata saya tak ada hak, saya rapang, tak ada rasa sikit kepala bapak. Faham? Allah kata dah kan, zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa. Dihiaskan manusia itu, kaum laki-laki, hatinya, jiwanya, akalnya, kalbunya rasa seronok tengok perempuan. Tu imam kata saya tak hak, saya warak. Warak kepala otak warak. Jangan cakap gitu. Bapak wali rebah menerak. Faham? Jangan cakap gitu. Perempuan Tuhan kata lah kan. Dia lain macam. Haji kalau nak haji nak bagi surah, jumpa dengan kambing. Kambing tu tak pakai skirt. Tak ada berasa tak? Berasa tak rasa benda? Tak kalau dalam kambing. Tak rasa benda. Tengok. Lepas tu jumpa Tok Bila pula. Tok Bila tu dia pun selok betisnya apa nampak beha. Haji berasa ngau. Tok Bila surah. Tak serang. Dah kalau orang puang pakai kain belah. Berasa ke mana? Berdebar-debar. Tengok Tengok tu lah. Nak apa tu lah. Kita tak pakai. Bukan pakai. Ni bapak tasawuf. Faham tak? Orang lain saya cakap besar. Bapak tasawuf ni. Tak usah cakap besar. Tak usah lawang lah. Fitrah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jangan kamu tidak akan dapati sunnatullah yang Allah Ta'ala sunnahkan pada manusia itu berubah. Gitu kan? Sebab tu Islam ni dia jaga. Sebenarnya bukanlah dia rosak dengan pakar lawa itu jadi rosak, tapi dia setengah daripada penyebab yang membangkitkan syahwat dan keinginan. Dia gitu. Dan jangan berhias ia dengan memakai pakaian yang baik, dan jangan memakai bau-bauan. Bukan yang elok ni. Jangan memakai bau-bauan. Gini, ijma' ulama atas bahawasanya harus bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan itu memakai bauan. Itu ijma'. Harus hukumnya. Dan bauan kaum laki-laki itu yang kuat baunya, sementara bauan kaum wanita itu yang ringan baunya. Itu kita balik, orang lelaki pakai hak slow bau, orang puan pakai hak kuat, situ haram. Orang puan tak dipakai hak kuat. Ingat kalau pergi beli minyak wangi, minyak atar, beli ke bini kata nak ambil hak lembut. Hak kuat ni kita pakai mana 15 rupiah tu orang bau dah. Sedap. Tak boleh tu. Tutup kaum laki-laki.
Kita balik orang lelaki pakai hak slow, rawi hak kuat pun dia cara buang tak tahu kala kita. Orang lelaki pakai hak bau kuat. Nak mana kalau kita tunggu di pok tujuh ni dia bau sapa di lembah bidung sini bau dah gitu. Nah tak boleh pakai. Maknanya apa nak pakai minyak wangi keluar daripada rumah boleh. Tapi bila dia lalu kat orang tak bau. Hanya bau pada tubuh. Kita ambil tangan dia, kita buat gini, baru bau dimaaf pada syarak. Untuk dia saja. Yang kata larang tu di jalan orang bau wah. Tu tak boleh. Dah apa ni tengok Avon, Amway. Nampak? E-counter. Nampak? Macam-macam masuk jabat tengok nampak? Nak pergi jabat sembuh celah tiok, sembuh dalam lubang hidung, dalam lubang telinga, sembuh celah tumi, kepala lutut sembuh kau. Dah banyak bahasa hak jenis roller hak jenis roller bawah tiok. Hak jenis maknanya pakai sapu, pakai sembuh, pakai jiru. Nak masuk jabat punya pasal. Bukan untuk suami, untuk boh jabat, untuk staf jabat. Dah benda hukum haram. Berhias, mencantikkan diri, mewangikan diri untuk laki-laki ajnabi haram. Itu saja boleh. 2 kali buat, 2 kali haram. 3 kali buat, 3 kali haram. 20 tahun kerja besar gunung Kinabalu dosa. Baru bak minyak wangi. Tu dia kata jangan pakai bau-bauan. Kita terang balik boleh pakai bau-bauan, tapi dia lalu orang tak bau. Nampak? Untuk diri dia akak tangan gini bau-bau wangi. Dia akak tiuk dia diri bau-bau wangi. Nampak? Dia pun tangan ni sendiri di hidung dia bau-bau wangi. Tu dipanggil minyak yang tidak kuat. Minyak wangi perfume yang lembut, yang tak keras. Faham? Diharukan bagi orang perempuan. Yang Nabi hamba balik ni suruh balik mandi semula. Bila dia lalu Nabi bau. Satu hari Nabi dia berjalan nak pergi ke Masjid Nabawi, berjumpa dengan segerombongan muslimat. Mari nak pergi masjid juga. Nabi bau minyak wangi. Nabi kata nak pergi di mana? Nak pergi semayang, nak pergi masjid. Nabi kata gini, pergi balik dulu di rumah, mandi semula, biar tangga minyak wangi. Nampak? Lepas tu mari daripada hadis ni ulama kata maknanya tidak boleh pakai minyak wangi yang orang lain boleh bau. Tak dia. Faham? Kalau hak pergi jabat wangi dah sejam lebih, pukul 6.45 tu duduk meja solat dah. Nak masuk jabat 7.30, 7.45 nak pergi. Sembuh situ, sembuh sini, colek situ, banyak masa. Kok macam screwdriver, macam gastung, kok macam ke pelayar skrin, kepik bulu mata, lekak. Nak pergi pejabat. Laki duduk tidur je. Bukan untuk suami. Untuk orang pejabat. Dah hukum mana? Haram. Kok nak pergi mengajar sekolah, sama-sama cikgu nak tunjuk. Hak jual kedai, untuk orang kedai, orang jual beli nampak ni, puji dia, haram belaka ni, jadi fasiqah, derhaka kepada Allah. Dimaaf sedikit bedak, ubuh muka. Ambil sikit bedak tapluk lah apa. Nampak? Bedak sikit buat pek, maaf gitu. Ni mulut pamerah nyala, kita ingat ke kerja sekretari pejabat dak jual khepek. Apa congak mulut. Duduk pasar air mata sampai beles pun celup. Dengan kasut tumit tinggi, dengan baju baru, baju potong emas bulan 4 pasang dah kerja jabat. Bos puji Allah pula, office bos puji Allah, gawa-gawa pula comel mi ani hari ni kerja jabat. Kita masuk lekung. Bos pun masuk. Allah comel hari ni mi ani kita. Mi ani kata tengok orang lah. Tak Rok itu sembang atas tak kereta. Tok lakimu dah buat gitu.
Nak pergi Jabak mau pakai lawa, situ haram. Menunjukkan perhiasannya untuk laki-laki ajnabi, hukumnya haram. Di rumah kemaratung depan tu lagi. Kemaratung tu lagi tengok Allah. Macam hak duduk awak 14. Rambut-rambut resek dak sikat. Berak lagi Jabak, siap dengan mandi. Siap dengan pedok, sempu, nang dalam satu. Faham? Siap dengan sembur minyak atar, siap dengan gecu, pakai foundation. Bawa pula hak dalam beg bedok lipat dia ni. Bedok lipat tu bawa pula 15 minit. 15 minit. Apa benda? Tok laki mu di rumah bukan jabat. Tujuan dia nak suruh tengok lawa. Sekali orang puji esok lawa pula. Sekali orang puji esok lawa pula. Itu ada main. Kau banyak dosa, kau banyak dosa. Allah Rabbi dia nak jadi. Bukan marah hijau, janganlah nebeng sangat. Jangan nebeng. Jalan buat macam orang muda ni, Jabak kakak atulah kau. Depan tu lelaki macam gajah nak beranak jalan. Mengekang-ekang. Dak layan tu. Tu lelaki mari masuk dalam bilik tengok, malah dia basi jebok tu bi. Dan saja jangan ia berjalan pada tempat, jangan saja berjalan ia pada tempat yang sunyi, jangan ia berjalan pada tengah pekan. Maknanya kalau orang puang, ni orang lelaki ramai, jangan masuk kat orang lelaki, tak boleh. Ni orang lelaki ramai, lalu ikut kat orang lelaki tak ada. Tu kaedah orang puang, baru jadi orang. Ni orang puang ni kat orang ramai tu masuk. Dia tengok bola kat orang ramai, dia teruk tak? Tengok masa minggu orang lelaki ramai, masuk sekolah. Boleh ada. Tak lah. Pasal apa jadi? Dah tak dengar. Nak dengar tu ni mak pak dia kacau dia. Bukan mak dia pergi surat tak dengar, boleh tahan kira. Ikut sawah kawan, ikut nafsu. Kat mana bukan kata lalu kau orang lelaki. Siap masuklah kereta. Ni kau puan mudah. Payah ngai tergiri rasa. Tak? Tergiri kita nak pergi ngai, kita pergi laut. Kena ngai upang tu. Cacing tak akan gigi. Tak usah umbuh cacing. Mereka gigi hak 3 suku. Baru bahan cacing. Nak gigi ngai ikan gigi, kena gigi laut. Air 2 dah. Air 15 kaki tak ada. 40 kaki tak ada lagi. Kurang-kurang air 8 kali 5, 40 kaki. Allah matakan air saja, tak akan. Ubur cacing, tak akan. Roti canang, tak akan. Cikedi, tak ayam tu. Upung-upung, tutup mulut tu. Nak makan ikan segar. Ikan segar mari mana? Kena ngai. Ngai boleh dah, kembung boleh ada. Salah sakut, reyok sikit ngeret. Tak akan. Ni mudah pada ikan gigi. Ada. Parking kereta kacil, biar patah waktu buruk. Pasang lagu sikit, dia lalu kat kereta kita buat. Wih, masuk teguhlah kereta. Tak payah pakai tanduk, tak payah pakai batu mengambu. Sterik masuklah kereta paling dulu di depan. Faham? Lekat celah steering. Anak buat ni budak pang ni. Tak payah kereta kacil. Tokak on dakak. Tokak 2, kita pun buat nengu atas tu. Buat nengu atas metal. Awet lalu birat. Hai. Lopak teru. Masuklah raga teru. Boleh nak pusing, nak pergi mana? Kedai. Nak pergi Jepun boleh mana? Ni kata berat kau lama kau berat. Bukan kata Ferrari. Faham tak? Honda kat buruk ke? Oleh-oleh ada boleh awet. Lampu belakang ikat dengan getah. Faham tak? Oleh-oleh ada. Tak payah mana. Jadi gua ni jadi berat pada ikan ni. Allah Rabbi, baki semula. Dan pada hadapan orang yang banyak-banyak.
Jangan jalan depan orang ramai-ramai sangat. Dolen ni habis tepat. Tak ada dah ni jadi zaman sesat. Pasar minggu ramai puang. Meeting ramai puang. Nah, pasar raya supermarket ramai puang. IPT ramai puang. Sekolah ramai puang. Bira patah atas bukit dalam bola air orang puang lah ke? Ramai dia bilang. Saya bilang orang puang masa minggu dengan orang lelaki. Nah, mana ramai? Ramai orang puang. Pasal apa? Tak ada peraturan tau. Tak ada peraturan, tak ada akhlak, tak berat nanang tu. Bukan dia tak boleh jalan, tapi ni jadi berat tu lah. Nah, molek-molek ada. Tadi duduk atas batu buruk minum air. Yang lari di polis ada 400-500 buah yang naik ke atas padang. Kat padang ramai bola tu, tang kau tu pula. Naik ke atas beng tu. Molek-molek ada lompat kau tu tubik kau jalan depan stana pula. Kau tina dia kau gendong sepek duduk belakang. Nah, berat nanang. Ikut orang nak bawa. Nah, puas ada ni gendong tu pula lompat. Nah, boleh 2-3 hari gitu. Riluk peripik. Nah. Ni. Buka tak kadang-kadang suruh alih kereta tau. Kena buka tak. Dia kata suruh alih kereta. Kita sipang sini, jeng kereta. Nak. Serta memeliharakan pula daripada didengar oleh laki-laki yang helat akan suaranya. Ustaz ni khabar harus nyanyi ke puan? Berat ustaz ni. Ni tengok ni, kena jaga suara. Bukan kata nyanyi, cakap biasa pun kena jaga juga. Janganlah sampai maknanya menyebabkan jadi fitnah. Sebenarnya penghujung tu yang diharamkan oleh Islam, iaitu terjadinya perzinaan. Asal suara ni tak haram, dating tak haram, duduk dua orang dalam kereta tak haram lagi, pegang tangan pun tak macam mana lagi dah. Nah, yang marah sangat, yang rosaknya zina. Tapi semua benda-benda ni dipanggil muqaddimah ni. Nampak? Ma yajurru ila zina, benda yang boleh mengheret pada zina. Maka Islam ni menggunakan kaedah syadduz zara'i, menutup awal-awal pintu kerosakan. Dating tak boleh dah. Pasal dating duduk saja dua orang. Nak, lelaki duduk atas kursi lek ni, kereta apa duduk kursi lek ni. Bukan kata peluk. Nak duduk saja orang pokok tu. Nak, lelaki tanya you minat apa? Kata puan kata I minat rugby. Lelaki pula kata I minat burung titik. Dia main gitu. Nanti pukul 12 malam balik. Asalnya situ tak haram. Yang haramnya berzina. Tapi bila duduk gitu dibenarkan dalam Islam, boleh jadi punuh ramai. Betul tak? Kalau haji duduk dua orang gitu, berasa nak pegang tangan? Dua orang duduk belakang epok kat bira air buat jalan baru. Gelak guguk-guguk duduk dalam kereta kelisa. Nak cermin gelak belaka. Hujan lebat pula luar. Awek sebelah ni pakai skirt. Nampak? Peha putih selepu. Umur nak masuk 18. Mulut macam ikan guang. Faham tak? Mata siap dengan lama celok apa semua. Nah, bergelik-gelik bira bulu kening. Tepi telinga ni buah api. Faham tak? Comel kan? Nah, pasang lagu pula. Nak berasa seronok. Jangan buat lebar gitu. Faham tak? Tebangnya duduk depan ni. Berasa nak pegang tangan tau. Gitu kan. Tak katakanlah orang tak ada malam ni. Kita dua orang berasa nak pegang tangan. Berasa saja. Berasa tak? Peha. Dia ikhlas. Mu semua nyamuk Faham tak? Tak jujur. Ni orang jujur. Nah, tengok. Memang gitulah. Tok imam ke ustaz ke tuan guru ke tok bila rasa cakap besar. Gitulah. Dalil nikah belaka. Dan nikah tak nak orang puan. Nak orang puan tu. Nak tebang orang nak orang pergi minta kau pasal muka dak malu. Kerana apa tu? Nak orang puan tu. Cuma cara Islam. Nah.
Dia boleh, dia kata nyanyi boleh ke perempuan. Boleh ke perempuan nyanyi. Jangan orang laki-laki yang ajnabi menjadi audien pendengar. Sebab menyanyi ni mengangkat suara dengan merdu. Nampak? Tak boleh. Jual beli boleh ha. Cakap hak jabat boleh ha. Hak kontrak, hak projek boleh ha. Tu bukan melunakkan suara. Nak tu pun setengah ulama kata kena reka-reka je. Kalau kerja. Nah, ni menyanyi dia kata boleh. Sebab tu kita kata nasyid orang perempuan haram. Haram nasyid orang perempuan. Pasal nasyid mensedakkan suara, memerdukan suara. Ki kena masuk. Kok kena betul. Faham tak? Tidak nak nyanyi nasyid pun marah dah kan? Nah, kena sama merdu, irama dengan suara kena sebati. Turun naik, rendah tinggi, sederhana, tone suara. Nah, chorus, intro banyak dia kan. Nah, hukumnya tak boleh. Melainkan tak ada orang lelaki yang batal sembahyang. Orang laki-laki nyanyi orang puan dengar harus, kata setengah ulama. Nah, melainkan kata-kata itu maknanya menyebabkan syahwat, baru tak boleh. Tapi orang perempuan tak boleh. Nah, walaupun kata-kata yang baik seperti lagu nasyid, memuji-muji subhanallah, Allahu akbar, nah, alhamdulillah, tapi dimerdukan suara tak boleh. Dalil buka kitab fiqh babul azan. Wa yahrumul azan 'ala nisa, dan haramlah azan itu atas kaum wanita. Orang perempuan haram azan. Pasal apa azan haram? Pasal azan iklan, mengeluarkan suara untuk didengar kepada orang ramai dengan tujuan pemberitahuan, maka didengar oleh orang laki-laki, takut jadi fitnah. Nah, azan haram. Dan nyanyi azan mana ada kalimah-kalimah yang tidak baik. Kalimatut tammah, kalimah yang sempurna. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, azan haram. Dan nyanyi nampak situ. Jangan beri anak-anak perempuan nyanyi nasyid apa. Yang boleh budak-budak. Pasal zaman Nabi SAW pada hari raya, budak-budak hamba kulit hitam bernyanyi, nampak, bernasyid, Nabi tak marah. Bukan orang dewasa, bukan gadis sunti, bukan awek 17-18 tahun, bukan, budak-budak. Nah, boleh. Jadi kita nak buat apa cara, suruh budak-budak tadika. Nah, budak-budak pasti yang puang nyanyi, boleh. Pasal apa? Suaranya tidak memberi fitnah. Dia budak-budak lagi. Masuk cakap tahan berat nanang. Dah. Cakap dia fakta yang sebenarnya orang puang dengan orang lelaki ni, bila dia cakap, dia lama-lama jadi khosdak. Begitu kan. Nampak? Hukum pun terbang habis dah. Faham tak? Waktu tak boleh. Fitnah maknanya orang puang. Nah, fitnah. Mana kalau kita boleh jaga pun dia jadi kendor kok. Kita jagalah warak lah, ngaji pondok, ngaji Mesir, ngaji Jordan, tak umpama lulusan tu syariah, ustaz usuluddin. Nah, tapi bila kita dua orang cakap dengan orang, jadi bisnes lain. Tu lah dia. Dia jadi kendor juga. Nampak? Dia jadi main passion lain. Dia jadi nampak, dia kena gu. Faham tak kena gu? Dia kena gu jadi gitu. Pasal kita lelaki ni macam magnet Perempuan magnet selatan, laki utara. Selatan dengan selatan tak apa, tolak lah. Dia tak lekat. Orang mari utara selatan, laku lekat. Gitu. Dia jadi pasal lain. Nah, kalau orang warak 10 tinggal 7. Jangan main perempuan. Hak lebar 15 tinggal 3. Fitnah besar. Nah, jadi caranya kita jarakkan diri. Nah, kita tahu kita lemah. Jadi mana-mana orang perempuan yang pernah bernyanyi nasyid di khalayak ramai, nyanyi karaoke, nyanyi sepenuh dinner ke apa, bertaubatlah kepada Allah. Allah kata wala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qulubihi maradun al-ayah.
janganlah kaum wanita itu melunak, mensedap, memerdukan suara di hadapan kaum laki-laki. Pasti ada laki-laki yang hatinya rosak jadi terfitnah. Jelas daripada Al-Quran. Daripada ayat inilah ulama-ulama sepakat mengatakan kaum wanita haram mengalunkan suaranya dengan merdu seperti nasyid lagu di hadapan laki-laki pendengar yang bukan mahram. Depan mahram tak apa. Nyanyi depan mami tak apa. 15 album straight tak ada masalah. Nampak? Tak kata lagu 15 album non stop. Tak haram. Apa siapa dengar? Suami. Tak usah kata nyanyi saja, siap joget no, tak ting break dance terus. Depan siapa Depan Toki. Tak apa. Cucu puang datang 5 break dance depan Toki. Toki tak apa. Dok terfitnah. Learning boleh ada dah. Toki rogo cucu. Jangan main ni hati zaman. Ayah rogo anak. Tamui gelepar, pot dara pegang kaki. Tak cerita apa. Hari ni guru mana? Guru tahfiz. Faham? Guru tahfiz ni. Tak cerita apa. Guru tahfiz cabur murid. Nampak? Cara di mahkamah. Akhir zaman. Dah ingat itu di Johor, Tok Imam ditangkap dengan janda di dalam hutan berdekatan dengan masjid. Tok Bila dan ahli jawatan kuasa tukang takap. Tok Imam lepas sembahyang subuh, dia Tok Imam nombor 1. Dia pakat dah janda tu nak berzina. Patut dia wirid pendek pagi tu. Kalau wirid panjang pendek dia wirid. Orang tengok gaduh turun pada masjid orang ikut. Pelikkan. Molek-molek ada dalam gok ditangkap ahli jawatan kuasa masjid, orang kampung, seorang kata polis, Tok Imam nombor 2 ditangkap. Nampak? Tok Imam nombor 1 kena tangkap dengan janda tanpa seorak benang. Berat danang. Bayang Tok Imam tanpa seorak benang. Jeng. Kalau Paris Hilton boleh tahan ke? Tok Imam. Anak ni akhirnya Tok Imam. Baca kunut pun laju. Ada benda rupanya. Dah gitu bukan Tok Imam. Tak usah cakap lah. Ini mudah. Mudah. Jaga budak-budak, anak-anak kita. Dengan kekuatan kita saja tak kok. Dengan rahmat daripada Allah dan taufik daripada Allah. Batu banyak bersedekah. Makan korang. Niat Allah Ta'ala beri rahmat atas kita sekeluarga. Kita nak jaga anak bini kita, payah, degil dan sebagainya, bersedekah. Niat lembutkan hati anak-anak. Itulah cara dia. Dan memeliharakan pula daripada dikenal oleh orang akan rupanya, dan jangan ia herau sekali-kali kepada laki-laki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut satu hajat. Wallahu a'lam. Kita bertiga tu. Seorang yang sempat rokok pada rakaat kedua solat Jumaat dengan imam hanya perlu tambah 1 rakaat saja. Bagaimana pula jika datang orang lain dan ingin sembahyang dengan orang tadi? Adakah dia hanya perlu solat 2 rakaat atau 4 rakaat seperti solat zuhur? Baik. Kita datang lewat motosikal bocor ke apa, siapa di masjid, tu imam berdiri naik rakaat yang kedua sembahyang Jumaat. Kita pun takbir Allahu Akbar. Tu imam rakaat, kita rakaat lah. Tu imam tayat akhir, kita duduk saja ikut imam. Tu imam salam, kita naik tambah 1 rakaat dah. Bila kita tambah naik 1 rakaat, mari orang pula seorang lagi ikut kita. Orang yang ikut kita ke mana? Dia dapat 1 rakaat juga. Faham? Bila kita ikut kita, bila kita bersalam, dia naik tambah 1 rakaat. Nampak? Dia dapat Jumaat. Dia dapat semayang Jumaat saja. Orang lain tak dapat. Fadilat lain tak dapat. Fadilat khutbah, fadilat apa tak dapat belaka dah. Dia hanya dapat tunai solat Jumaat sahaja. Soalan seterusnya. Sah tak nikah berwalikan wali fasik?
Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad, tidak sah nikah dengan menggunakan wali fasik. Yang mengatakan sah berwalikan wali yang fasik adalah kaul yang dhaif, yang lemah. Nampak? Tak sah nikah. La nikaha illa biwaliyin rasyidin, atau kama qala, hadis yang berbunyi tidak sah nikah, tidak terjadi nikah melainkan dengan wali yang elok. Nah, yang jujur, bukan makna warak, bukan lebar, bukan ustaz, bukan ulama, yang rasyid saja, yang semayang cukup 5 waktu walaupun tak khusyuk. Nah, yang puasa Ramadan, yang maknanya tidak melakukan dosa-dosa besar, tak zina, tak darah haram. Nah, tu wali yang tak fasik lah. Jadi kalau fasik tak sah. Nak buat macam mana adik saya selalu tengok TV, rancangan orang menyanyi, kadang-kadang cerita Indo, jarang-jarang Hindustan. Tak cakap nak larang, dia buat tak endah, kena molek, dia marah pula saya. Mak saya gitu juga. Ayah buat tak tahu je, minta tolong bedah parok sikit. Nampak keras kepala sangat, dia kata. Ingat ke soalan tadi? Hujang. Oh, lepas kau. Baik. Kita kena kawal sendirilah. Kalau mana ada orang yang maknanya membela dia, payah sikit. Kalau mak bela, payah kan. Nah, sebab tu kita kena benda yang patutnya, kalau patut keras, kena keras sikit, jangan keras banyak lalu. Nah, keras sikit. Nak dak padang keras sikit, keras sederhana. Gitulah kena buat, tak boleh berhenti sama. TV ni bukan kata tak boleh tengok, rancangan-rancangan ada pakai je tak boleh tengok. Ada rancangan yang boleh tengok dan ada rancangan yang memberi manfaat. Nah, tapi kalau kita lock gitu saja, habis ni tengok belaka. Dok anak dia, anak kita pun kalau kita lock, nampak? Nak mak duduk mak. Ayah keras sikit, mak tengok. Nah, yang kita dah kita balik surau ke udak, kita dah ayat balik surau lagi. Dia pun tutup lagi. Nah, benda lagu ni lah. Jadi kita kena keras sikit lah hukuman ni. Tak marah, kena marah acak. Nak buang TV dengan kita nak tengok TV kau. Faham tak? Jadi kawal lah, jangan dok kawal tu. Kawal. Jangan dok. Ada benda kot nyanyi benda. Duk tengok nyanyi apa? Pas tu pas lagu. Jadi buang masa gitu. Soalan seterusnya. Semayang mayat gaib, berapa lama lepas orang itu meninggal boleh seorang itu boleh semayang gaib bagi mayat itu? Yang kedua, menerima wakil jual beli boleh. Ustaz terangkan cara ni dan niat bagi wakil orang yang minta wakil, baginya niat kurban atau akikah. Yang tiga, ada ustaz mengatakan tidak boleh. Tidak boleh memijak atas mayat semasa ke bumi untuk mengemaskan tanah dalam lubang itu. Baik. Soalan pertama dia kata tentang solat ghaib. Solat ghaib ni maknanya solat jenazah yang jenazah dia tak ada di depan kita. Solat jenazah dia ada dua cara. Yang pertama, mayat ada di depan. Macam kita ni, surau kita ni, depan ni mayat. Itu panggil solat jenazah hadir. Nampak? Kalau mayat tak ada sini, ada di Kelantan, mayat ada di Kemamang, mayat ada di Singapura, mayat ada di Mekah, mayat ada di Amerika, umpamalah. Kita semayang di surau Pok Tuju ni, mayat tak ada depan, dipanggil semayang mayat ghaib. Dua-dua ni boleh berlaku. Mungkin ada orang tak pernah buat semayang ghaib ni. Semayang ghaib maksudnya semayang mayat, tapi mayat tak ada sini. Bapa tak ada sini, dia mati di Indo, mati di Jepun, mati Mekah. Takkan suruh waris sini, balik mula Mekah.
Jawabnya boleh semayang. Semayang macam biasa, 4 kali takbir. Lepas takbir pertama baca Fatihah, lepas takbir yang kedua selawat Nabi, lepas takbir yang ketiga doa mayat, lepas takbir yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dalam niat aku semayangkan atas mayat si pulang bin si pulang dengan 4 takbir kerana Allah Taala. Itu Katakan kawan kita tu nama Muhammad. Dah umpamanya. Dah atau Mamat umpamanya. Meninggal di Kemamang tu. Nak kita tak dah nak pergi. Kawan kita, pok dara kita ataupun saing godong kita, kawan-kawan tak. Kita semayang sini. Macam biasa. Kita niat Allah, aku semayangkan atas aku semayangkan jenazah Mamat bin Sa'id. Dengan 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Umpamanya Pak Bu suka. Mu suka tak mu ni politik ni. Jadi semayang sini ya. Tak yang ngadak ke mamang pula. Kan ngadak ke mamang lagi kira tak ke mamang. Allah. Tak boleh kira setarang ni. Macam biasa ngadak kiblat. Faham tak? Walaupun mayat duduk belakang kita ni ada pulayu lekat tadi. Nampak? Duk ngai krisi lekat pulayu. Semak celah tu mati terus. Nah, kita lipat tuju dah jangan ngadak pulayu. Ngadak biasa kiblat. Faham? Tak boleh. Tak ada masalah. Lepas tu dia tanya lama mana mayat tu? Jawabnya lama-lama mana pun boleh berlaku. Tak? Boleh berlaku. Memang ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi ada kaum mengatakan lama mana pun boleh berlaku. Kita baru dengar, kita balik sini. Tak? Kita balik sini. Kita duduk kat sini. Kawan kita di Kuala Lumpur balik lama tak balik 2 tahun dah tak balik. Nah, kita tanya Pak mana Dalah? Dia kata Dalah mati dah baru ni. Langgar di Naji. Mati kena langgar di kereta. Faham tak? Kita mati dah. Kita sekarang ni semayang gaib. Dalah tanah Kuala Lumpur 2 tahun lepas. Boleh lagi dah. Ingat tu sebab tu kita kawan kita hok ngaji sama universiti dulu, nak sama kolej dulu, kawan sekolah dulu hok duduk di Perak. Apa kita tak semayang? Semayang lah. Nak duduk nanti nak semayang mayat ada. Pasal kita tak tahu kehala. Dah kita kawan ini duduk kan, kita makan teh dia bayar, dia makan teh kita bayar, kawan-kawan. Dah kita dengar dia mati Kuala Lumpur, mati Ipoh, mati Singapura, mati Jepun, semayang gaib. Mana tahu dengan doa kita tu Allah Taala ampunkan kawan kita. Nah, itu orang kawan orang panggil. Siapa kemati kawan. Nah. Jadi boleh dah lama-lama mana pun. Sama dengan mayat dikubur. Kita balik sini lama, kita tak balik Terengganu. Nah, kita duduk kerja Singapura. 14 tahun duduk. Balik sini tanya kawan kita pas mana. Kata mati lama lah. Masa mugi sekejap mati lalu. 14 tahun lepas. 14 tahun lepas. Kat mana kubur? Kau tunjuk kubur. Tu depan rumah JKK. Faham tak? Kita pergi, ni kubur pergi. Semayang atas kubur. Harus. Faham tak? Boleh lagi. Nampak lagi? Janganlah semayang mayat gaib ni, mayat ada dekat. Kita semayang gaib kau. Mayat ada kat lekah tu mayat gaib sini ramai-ramai. Faham tak? Kena pergi rumah dia. Yang kata boleh ni kita tak pergi jauh. Lebih pada 2 marhalah ataupun dekat tapi ada halangan umpamanya. Nak naik banjir, mari banjir air. Dari nak pergi tak ada perahu, dekat je. Nak rumah maknanya selang 20 meter tapi dah air dalam, boleh semayang gaib. Kalau tak ada air boleh pergi, tak boleh semayang gaib. Faham lagi? Ataupun tak ada air, rumah kita dengan rumah dia depan tu ada 15 kaki tapi tengah tu ada tu 2 ekor, 15. Nah ni sungguh contoh, ulama buat contoh. Kalau kita turun, orang pula semayang gaib kita. Jadi kita boleh semayang gaib. Walaupun mayat jerang kita je. Boleh pasal tengah ada penghalang yang memberi mudarat kepada kita. Nah. Ataupun di gong pocing je mayat. Nah, tapi nak pergi tak boleh apa? Rok tak mampu. Depan tu JBJ rock block. Tak apa tu, banyak lah contoh. Faham tak? Faham, tak apa. Terima wakil jual beli, boleh ustaz terangkan caranya dan niat bagi wakil. Orang yang minta wakil baginya niat korban ataupun akikah. Rekah-rekah sudahlah.
Saya wakil nak jual beli, jual barang. Saya wakil kawak dah jual motosikal saya 1,000 ya. Tak apa lah, saya terima. Tu tak apa. Kita nak suruh kita orang jual motosikal. Kita tak ada kapung. Sibuk. Nah, kita kan bukan orang kerja. Saya wakil kawak dah jual motosikal saya 1,000 ya. Awak cari lah orang. Dia pun saya terima kan. Dia pun menjadi wakil. Kita mewakil, dia wakil. Maka dia sah jual motosikal kita tak kurang daripada 1,000. Kurang daripada 1,000 tak sah. Pasal kita sebut 1,000. Tapi kalau wakil kata, saya wakil kawak lah jual motosikal saya, kau anda lah berapa sen pun. Dia pergi jual 3%. So, ada apa-apa pasal dia tegur anda. Tu wakil orang panggil. Saya wakil kepada awak menyembelih lembu korban saya. So, saya wakil kepada awak membeli lembu korban saya 1 bahagian umpamanya. Atau saya wakil kepada awak membeli 1 bahagian daripada seekor lembu korban saya. Boleh tak? Itu wakil beli. Tadi wakil sembelih. Mudah sangat je. Ada ustaz kata tak boleh pijak atas mayat kasi kita nak kemah tanah. Memang atas mayat tak boleh pijak. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata dimaaf kerana berhajat kepadanya. Macam mana mayat duduk dalam dah, kita buat masuk tanah, masuk. Kemudian kita pijak masuk kemah. Kata setengah ulama diharuskan ma'al karahah, makruh sahaja. Hendaklah kita gunakan benda lain, kemah dengan kayu. Setengah ulama kata haram juga walaupun nak kemah, kerana boleh buat dengan benda lain. Ada pun pijak atas mayat terus, tak ada tanah gitu, terus pijak atas mayat, dengan ijma' ulama haram tu. Jadi adab yang baik, jangan kita naik atas kanda pijak kemah gitu. Kita duduk tepi kanda, jangan duduk belah muka dia. Ada hajat bila orang lepas tanah, kita tepuk betul tanah biar masuk celuh tu, biar kemah kita naik atas, tak seduk main atas kandanya. Faham? Tak apa comel. Soalan seterusnya. Seritlah. Apa hukum keluar ikut tabligh dan tinggal keluarga selama 2-3 bulan? Jawabnya atas kita. Dasar kata tabligh apa saja pun kita nak keluar melancong, nak keluar ikut tabligh, nak keluar ikut siapa-siapa yang tidak melakukan maksiat, haruslah. Nak keluar buat maksiat tak, nak keluar dengan tabligh? Tak. Harus. Lepas tu tinggalkan anak bini dia reda tak makan tak minum, reda, harus. Dan yang kata tak boleh nafkah, baru tak harus. Bukan dakwah tu haram, meninggalkan anak isteri tanpa nafkah, situ haram. Saya tak layak untuk mengundi pilihan raya. Adakah saya berdosa kalau saya tidak mahu pergi mengundi? Buk mana pun tak. Dia tak layak lagi mengundi pasal tak siapa amal. Lepas tu dosa tak kalau dia lagi mengundi? Boleh tahan kok budak ni. Dah mu tak layak pun nak mengundi pun ni. Ke mu nak jadi pengundian tu? Tak mengundi lah, tak layak lagi. Tak berdosa lah. Apa hukum pakai gigi palsu yang ditanam di gusi? Kalau mati kena cabut atau tidak? Jawabnya harus menurut setengah ulama. Bila gigi kita tercabut, kita ubah balik gigi tu. Sama ada gigi kita betul cabut tu, ataupun gigi lain, gigi plastik, ataupun kita ubah tu gigi binatang, boleh. Syarat binatang itu yang disembelih, dan binatang jenis makulah. Faham tak? Yang pertama kita ubah balik gigi kita sendiri. Bila kita pergi cabut sakit, doktor cabut, kita minta gigi. Kan doktor dia pegang gigi cabut kita pun minta, sini gigi aku mula. Bola kocek. Bila hilang dah sakit gigi ni, kita pergi mula gigi tu boleh. Ataupun maknanya benda tulang binatang boleh kau. Termasuk tulang binatang ni, gigi binatang yang disembelih, seperti lembu. Gigi lembu. Sedap kayak ngunyak. Kalau lembu tu tak sembelih, tak boleh. Ataupun benda-benda yang tidak najis seperti plastik dan seumpamanya, seming ke mozaik kau pandai lah. Kemudian kalau mati lekat, tak wajib buang. Jangan buang, menyeksa mayat. Faham? Tak boleh menyakitkan mayat. Apa hukum gugur anak dalam kandungan? Bagaimana cara nak taubatnya? Hukum menggugurkan anak dalam kandungan, tengok sebab dan tengok pada umur kandungan. Kalau umur kandungan itu telah genap 120 hari
maka ada dua hukum. Yang pertamanya haram jikalau menggugurkannya tanpa darurah. Yang kedua harus jika ada darurah, seperti kalau diteruskan kandungan tersebut sampai melahirkan menurut doktor pakar memberi mudarat ataupun kesan kepada nyawa ibu yang mengandung, maka walaupun lebih pada 120 hari boleh gugur. Bawah pada 120 hari, tak sampai 4 bulan lagi, menurut pendapat yang ramai di kalangan ulama, makruh menggugurkannya. Nampak? Jikalau dengan tujuan bukan kerana syok ataupun bimbang dengan rezeki. Adapun kalau bimbang dengan rezeki, maka hukumnya haram dan jadi syirik. Kerana tak sampai 120 hari, belum lagi ditiup roh. Bila belum ditiup roh, hukumnya tak sama dengan membunuh anak. Faham? Situ khilaf ulama. Soalan seterusnya, yang manakah dulu patut didulukan, sama ada bayar hutang ataupun buat korban? Hak mana dulu? Jawabnya tengok hak mana wajib. Hukum bayar hutang itu wajib, dan hukum melakukan korban itu sunat. Bila hutang itu wajib dibayar? Bila sampai pada masa perjanjian untuk dibayar. Katakanlah kita buat janji nak bayar pada bulan 1 2009. Sekarang bulan 11 baru. Nampak? Maka belum lagi wajib bayar hutang. Kerana janjinya, persetujuannya nak bayar hutang tu bulan 1. Faham? Jadi bulan 1 masuk, wajib bayar hutang. Jadi sekarang bulan 11 kita nak buat korban, tak dosa, boleh. Sebab nak bayar hutang belum masa dia lagi. Bulan 1 bila-bila. Faham ni? Nah, ya tak bolehnya sampai masa yang seretak. Nak bayar hutang dulu ke nak beli lembu buat korban? Kalau beli lembu buat korban tak boleh bayar hutang, sedangkan masa bayar sudah pun sampai, maka wajib bayar hutang dulu. Nampak ni? Reka-reka lah. Soalan seterusnya, apa hukum wanita pergi menuntut ilmu agama tanpa izin ibu bapaknya? Jawabnya, wajib atas ayah mengajar anaknya hukum-hukum agama, sama ada laki-laki atau perempuan, bermula anaknya genap umur 7 tahun. Sebelum daripada 7 tahun hukumnya sunat. Apabila seorang ayah tidak mampu untuk mengajar anak-anaknya hukum agama, maka dimaaf pada syarak, dan wajib pula dia menghantar anak-anaknya itu belajar agama. Tetapi bila tidak dihantar ke tempat belajar agama, sedangkan anaknya wajib juga belajar agama, maka dihalangkan pula anak daripada keluar untuk belajar agama, dan pelajaran itu adalah fardu ain, maka haramlah perbuatan ayah tadi ataupun mak menghalang anak itu keluar. Nampak? Bahkan wajiblah keluar juga anak itu untuk belajar ilmu agama takat yang fardu ain sahaja, kemudian balik ke rumah. Sekalipun mak dimarah, hukumnya tidak berdosa, kerana talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Bukan ayah saja nak molek, anak nak molek juga. Nah, bukan mak saja nak jadi molek, anak-anak pun nak juruh juga. Maka nak molek, nak juruh, tiada jalan melainkan belajar agama. Apakah beza usrah di dalam PAS dengan usrah Hizbut Tahrir? Ada pula Hizbut Tahrir. Benda Hizbut Tahrir. Ini satu jamaah yang agak ekstrim lah, yang tidak menerima sistem pilihan raya ataupun sistem demokrasi, bahkan menggunakan platform peperangan, nampak, untuk mendapatkan kuasa. Ada betulnya juga, tetapi masalah bersama kita mengambil inisiatif ataupun memilih cara demokrasi untuk menghentikan demokrasi juga dibenarkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Jadi kalau Hizbut Tahrir, dia maknanya
kemaslah, tetaplah bersama dengan uslub dia yang begitu ekstrim dengan peperangan, maka dia tak boleh maknanya menghalang ataupun melarang jemaah-jemaah lain yang juga bersandarkan kepada fatwa-fatwa ulama yang muktabar. Jadi insya-Allah masalah ini ada pilihan. Kalau kita ekstrim nak dengan peperangan, kita gunakan peperangan. Jemaah yang menggunakan sistem demokrasi untuk mendapatkan kuasa bagi Islam, setelah Islam berkuasa, wajib dihapuskan demokrasi tersebut. Kerana demokrasi bukan berasal daripada Islam. Islam itu sistem syura. Nampak? Jadi diberikan kemaafan menyertai demokrasi walaupun bukan daripada Islam untuk mendapatkan kuasa. Bila dapat kuasa, maka barulah dibetulkan apa yang tidak betul dan ditegakkan Islam sebagai suatu kuasa veto. Soalan seterusnya, adakah dibenarkan melukis kartun dan komik yang islami? Kerana sekarang ini terdapat banyak gambar islamik yang dilukis bertujuan sebagai media dakwah tetapi dalam bentuk benda hidup. Harap dapat beri penjelasan. Setengah ulama-ulama memberi keharusan, iaitulah melukis gambar-gambar untuk diletakkan di dalam majalah-majalah, diletakkan di dalam komik-komik, dalam akhbar, dengan tujuan untuk islahin nas, membaikkan masyarakat. Daripada fatwa inilah maka harus orang-orang melukis kartun di dalam komik tetapi bercirikan Islam untuk melawan komik-komik yang didatangkan daripada barat yang memesongkan daripada Islam. Nampak? Yang diharamkan ialah gambar-gambar tujuan untuk perhiasan-perhiasan semata-mata atas dasar melihat kecantikan. Hak tu tak boleh. Jadi kalau orang nak tengok dalam kitab Jawi, mudah je. Syekh Idris Al-Barwi sebut masalah harus ini dan dalilnya di depan sekali kitab Qamus Al-Marbawi. Nampak? Dalil yang mengatakan boleh dan dalil yang mengatakan tidak boleh. Soalan seterusnya, apa hukum memakai cincin swasta? Minta jelaskan tentang hukum dan kaedah mengikut sunnah. Zaman Nabi SAW itu tak pernah timbul. Begitu juga zaman-zaman ulama-ulama mutaqaddimin sampai pada ulama-ulama salaf, sampai kepada zaman Ibnu Hajar dan seumpamanya. Tetapi mutaakhirin ini 100 tahun kebelakangan ini timbul di sebelah Nusantara satu bentuk logam yang namanya swasta. Batulah kitab-kitab lama tak jumpa. Kita buka dalam kitab-kitab lama, kitab kitab-kitab apa namanya Muharrar, kitab Imam Syairazi, kitab-kitab fuqaha dulu tak ada sebut hal swasta. Dia baru ada di tanah di sebelah Nusantara ni, dia ambil logam tembaga, campur dengan emas, buat jadi swasta. Maka kita lihat fatwa-fatwa ulama-ulama Nusantara lah. Di antaranya fatwa Syekh Muhammad Hazimi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Mufti Indonesia pada tahun 50-an, mengatakan swasta itu adalah emas yang bercampur dengan logam lain yang haram dipakai ke atas orang laki-laki. Kemudian Syekh almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut di dalam fatwanya beberapa mutiara yang indah haram juga memakai cincin swasta ke atas kaum laki-laki kerana ia diperbuat daripada emas. Begitu juga dengan almarhum Said Al-Haddad, Said Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala, seorang ulama besar Aceh yang menjadi mufti besar negeri Johor tahun 40-an. Di dalam fatwanya juga mengatakan hukumnya adalah haram kerana bercampur dengan emas. Jadi daripada fatwa-fatwa mufti-mufti seperti ini, maka kita tinggalkanlah memakai cincin swasta. Kita balik kepada sunnah, iaitu cincin perak. Kita kasih pada Nabi, Nabi pakai cincin perak, kita pakai cincin perak. Nabi pakai mati akik, kita pakai mati akik. Tapi kita tak mau pakai mati akik, kita pakai mati lain. Jangan pakai benda yang ada emas untuk perhiasan. Kalau bukan untuk perhiasan, boleh kita pakai. Tak kata swasta emas tu pun boleh. Contohnya mata peng, boleh kita guna mata peng daripada emas. Kerana mata peng bukan perhiasan tubuh. Mata peng ni untuk melicinkan tulisan, maka ulama mengharuskannya.
Jadi hak mana ada cicing suasa, esok atau kedap pelebur. Jangan teruk. Pada teruk baik we kita. Nah, pelebur we pakai ke anak-anak. Dah cek-cek ataupun we pakai pada orang puan. Buat barang emas dia, tak ada masalah. Nah, kita buat cicing perak, buat cicing platinum. Emas putih tak boleh, platinum boleh. Nah. Apa hukum pakai minyak wangi yang mengandungi alkohol? Ada dua kaul. Satu mengatakan najis yang dimaaf, satu mengatakan najis yang tidak dimaaf. Maka mana-mana yang kita nak ikut, ikutlah. Dan ada satu lagi fatwa terbaru, bahawasanya sebahagian daripada alkohol yang letakkan dalam perfume adalah daripada kayu, bukan daripada biji-bijian. Nampak? Maka alkohol ini tidaklah najis hukumnya. Jadi kita tak tahu alkohol yang ada dalam perfume kita ini adakah alkohol yang dibuat daripada kayu ataupun bijian. Kalau yang mana diharuskan, yang mana tidak diharuskan, maka berlaku pula pilihan bagi kita boleh pakai kerana fiqhnya mengatakan selagi tidak ada dalil dibuat daripada najis, maka hukumnya harus kita memakai. Tapi bagi orang nak warak, Nabi kata da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Mu tinggalkan benda yang berasa ragu kepada yang jelas, yang suci murni. Nah, soalan seterusnya, adakah dibenarkan apakah hukum merokok? Jawab sama dah ni hukum merokok ni. Apakah hukum beronani? Onani hukumnya adalah haram. Onani ni maknanya orang laki-laki menggunakan tangannya sendiri ataupun lain-lain anggota dia seorang diri, tak ada bini, nak mengeluarkan mani dengan sebab nak dapat rasa syahwat dan ladat. Hukumnya haram, berdosa besar. La'anallahu ar-rijal la'anallahu ar-rajula nakaha bi yadihi aw kama qala. Telah melaknat Allah Taala akan seorang laki-laki yang maknanya menikah, berkahwin dengan tangannya sendiri. Kalau orang perempuan tak ada suami, dia menggunakan jari dia bermain-main dengan kemaluan dia untuk mendapat kelazatan. Hukumnya sama juga dengan onani. Hukumnya haram, kena laknat juga. Tapi kalau orang laki-laki dia menggunakan tangan isteri, boleh. Tak ada apa-apa. Haji, boleh. Tangan isteri. Isteri haid duduk atas nyala. Allah kata fa'tazilun nisaa fil mahid. Naklah kamu jauhi orang perempuan dalam masa haid. Masa hak mana jauh? Baina suratiha wa rukbatiha, antara pusat sampai ke lutut. Dalam mana? Tangan dia boleh. Tangan tak ada masalah. Tangan isteri boleh. Nampak? Maknanya menggunakan tangan isteri boleh. Isteri ni satu seorang tu boleh belaka. Yang tak boleh dubur. Hak lain boleh belaka. Start pada ujung kepala sampai ke tumit boleh belaka. Nak kepik celah tiok, nak buat bawah dagu, nak pakai gainih terus dengan tumi, buat pandai. Hukumnya dubur haram. Dia gitu. Apakah boleh kita minum arak jika dalam keadaan darurat tak ada air? Darurat tak ada air, jadi dahaga tekak minum arak. Jadi pendapat yang paling kuat haram juga, kerana dia adalah racun. Tapi ada kaum yang mengatakan kalau kita terlekat, tak ada benda nak lepas, minum air baru terlepas. Umpamanya makan lembu, nak lekat tulang keting lembu, lekat tekak ni. Kalau minum air lepas, air ada kasbek air arak. Maka setengah agak ulama mengatakan dimasukkan air tu dalam arak, dalam tekak, bukan tujuan nak minum arak, nak suruh lepas benda lekat tekak. Famani turra ghaira baghi wala adin wala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa buat, bukan sengaja dan ambil lebih, maka tak berdosa adalah pada ketika itu. Soalan yang terakhir pada malam ni, apa seksa seorang isteri yang bercakap bohong? Disebut di dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi lihat seorang isteri yang ditarik lidahnya, kemudian ditikam dengan besi pada lidah kerana ia berdusta kepada suaminya. Ini. Apakah boleh seorang isteri menjawab ikut pandang saya apabila ditegur oleh suaminya? Jawabnya boleh. Dia nak kata apa saja, perkara-perkara dengan syarat perkataan dan perkara itu tidak menyakitkan hati suami. Yang tak boleh menyakitkan hati suami. Isteri panggil mu aku dengan suami. Dan suami ke mana? Suami seronok gitu, rasa mana? Tak ada apa-apa bagi suami, pasal dia biasa dah cakap mu aku.